اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat sebelah, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat sebelah, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keduanya najis mukhaffafah namanya, iaitu najis mukhaffafah kencing, mana air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan tiada makan yang lain daripada air susu, tiada makan atas jalan mengenyangkan. Keduanya kedua daripada 3 bahagian najis. Kedua daripada 3 bahagian najis. Najis yang pertamanya terdahulu najis mughallazah. Itu yang pertama. Yang kedua ni najis mukhaffafah namanya. Kemudian yang ketiga di hadapan tu najis mutawassitah namanya. Jadi najis ada 3 bahagian najis. Najis mughallazah, najis yang berat dengan bahawa diberatkan cara menyucikan najis. Mukhaffafah ni ringan dengan bahawa diringankan cara menyucikan najis. Yang ketiga najis mutawassitah. Mutawassitah ni pertengahan. Mutawassitah ni pertengahan. Cara menyucikan najis, nak kata pahit berat macam anjing dan babi, tak lah. Nak kata ringan macam najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki, tak juga. Dia panggil pertengahan. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan terdahulu didatangkan ain najis, barang yang dihukumkan najis. Panjang cerita terdahulu. Kemudian najis hok banyak-banyak ni ada 3 bahagian najis: mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Kemudian di hadapan 3 bahagian najis ni dipecah pula kepada 2 jenis najis. Satu dipanggil najis aini, mughallazah hok aini, mukhaffafah hok aini, dan juga mutawassitah hok aini, hok najis yang masih lagi ada dia punya jirim zat najis dan masih lagi ada dia punya sifat najis. Kemudian satu laginya najis hukmi. Najis hukmi yang mana najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah yang sudah hilang dia punya sifat.
tetapi belum lagi disucikan, tapi sifatnya sudah hilang. Najis mughallazah, najis mukhaffafah, najis mutawassitah, sifatnya sudah hilang, dipanggil najis hukmi, najis pada hukum. Kemudian di hadapan dia akan datangkan cara menyucikan najis aini, kemudian cara menyucikan najis hukmi. Ini susunan dalam kitab Hidayatus Sibyan. Kedua daripada 3 bahagian najis, najis mukhaffafah namanya. Jadi yang pertama dahulu najis mughallazah, najis yang diberatkan hukum, anjing dan babi. Anjing dan babi, yang mana jumhur kebanyakan ulama anjing dan babi ni najis. Tetapi tidak ijma' ulama. Jumhur kebanyakan ulama anjing dan babi dihukumkan najis, terutamanya dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hambali. Anjing yang dihukumkan najis dalam mazhab Syafi'i kita ni termasuk anjing yang terlatih. Sebab ada anjing yang terlatih. Anjing yang terlatih ni digunakan untuk berburu, atau anjing yang terlatih. Yang digunakan untuk jaga rumah, tu anjing yang terlatih. Anjing yang terlatih sekalipun tetap dihukumkan najis mughallazah walaupun anjing yang terlatih. Tetapi dalam mazhab Syafi'i kita, ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, anjing yang terlatih tadi ni tidak lagi dihukumkan najis. Anjing yang terlatih yang digunakan, dulu memang digunakan anjing yang terlatih ni, yang mana anjing yang terlatih ni digunakan untuk berburu binatang yang liar, yang nak sembelih ni memang tak boleh lah, payah lah nak sembelih, maka dilepaskan anjing untuk menerkam akan binatang liar tu. Maka binatang tu mati, maka binatang tu daging boleh makan. Sebab kita boleh makan daging binatang yang halal dimakan bukan hanya dengan sembelihan. Hak sembelihan ni binatang hak jinak, hak biasa tu. Ada yang mana binatang ni boleh dimakan dengan dipanah, contohnya panah dengan ketajaman, panah ke ketajaman lembing ke, boleh makan daging tu. Ataupun mati dengan terkam oleh umpama anjing ni. Anjing ni terkam, dia pun kekoh gigi tekok binatang liar ni, matilah binatang liar ni, maka tempat yang kekoh tu je lah, tu najis lah tempat tu, kena basuh molek lah tempat tu, kena basuh molek tempat tu. Binatang tu boleh dimakan. Yang mana anjing yang terlatih ni, dia terkam binatang liar tu, kijang ke apa semua gitu ada binatang liar ni, dia terkam memang betul-betul untuk tuang dia. Tandanya bila tuang dia seberti, dia berti. Adapun kalau anjing contohnya, dia terkam tu, dia makan ke dia, hak tuang dia tu boleh hak baki-baki je, itu dia tidak panggil terlatih. Dia terkam tu untuk makan dia, maka tak boleh makan hak binatang hak dia terkam tu. Hak ni memang dia terkam untuk tuang dia. Kemudian tuang dia pula daripada daging tu, makan ke dia. Dia pun tunggu hak tuang dia, hak bui ke dia pula. Ada terlatih tu. Memang terlatih lah. Bijak lah anjing ni. Sebab tu ada pandangan anjing yang terlatih ni dihukumkan suci. Tak najis mughallazah dah. Itu pandangan daif dalam mazhab Syafi'i kita. Ini kita cerita mazhab Syafi'i. Kalau cerita mazhab Maliki, anjing sama, babi sama, tidak dihukumkan najis.
tidak dihukumkan najis. Anjing tidak dihukumkan najis. Babi tidak dihukumkan najis. Anjing tidak dihukumkan najis ni termasuk air liur anjing pun tidak dihukumkan najis mazhab Maliki. Tetapi mazhab Maliki, apabila anjing jilat, cara membasuh tetap juga sebagaimana yang kita maklum, 7 kali air, 1 kali dengan air tanah, sama juga. Sebab itu yang diperintah oleh Nabi SAW. Tapi bagi pandangan mazhab Maliki, basuh 7 kali dengan air tanah sekali, perintah Nabi SAW, tetapi bukan kerana najis. Kerana apa? Kerana semata-mata Tuhan Nabi perintah gitu, buat gitu sudah, bukan kerana najis. Kalau kerana najis, kenapa perlu 7 kali dengan air tanah sekali? Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi pula, pandangan dan mazhab Hanafi, sebahagian pandangan dan mazhab Hanafi, anjing babi pun tidak dihukumkan najis. Anjing tu tidak najis, yang najis hanyalah air liur sahaja. Itu mazhab Hanafi. Kemudian babi pun ada pandangan dalam mazhab Hanafi, tidak menghukumkan najis. Kemudian hak berkaitan dengan babi ni najis, memanglah tidak ada dalil yang terang. Dalam Al-Quran hanya menyebut berkaitan dengan daging babi, au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Al-Quran hanya sebut berkaitan dengan haram makan daging babi. Haram makan daging babi. Fa'innahu, kerana bau sesungguhnya daging babi rijsun, kotor, najis. Daging babi najis, tak boleh makan. Tidak semestinya daging babi najis tak boleh dimakan. Hak daging babi yang tak boleh dimakan, tak boleh makan, tidak semestinya masa hidupnya najis. Ada ni. Sebab tu mazhab Maliki tak hukum najis, dan sebahagian pandangan dalam mazhab Hanafi pun babi tidak dihukumkan najis. Yang mana saya terkadang sebut jugalah pandangan-pandangan mazhab yang lain ni berkaitan dengan anjing dan babi. Sebab terkadang kita ni agak kuat sikit lah waswah. Maka untuk mengurangkan waswah, saya sebut sebelum ni adalah orang yang waswah berkaitan dengan babi. Apabila pergi ke kebun, kebun ni ialah tempat babi duduk lah. Pandai ni. Jadi apabila pergi kebun je, balik, semua pakaian dibasuh dengan air tanah. Dengan tuang-tuang pun mandi, dia mandi air tanah sekali. Kata, dah kena babi apa? Kena kencing babi ke, tahi babi ke? Tak ada. Tetapi oleh kerana kita melangkah dalam kebun tu kan, kita melangkah melalui semok-semok tu kan. Tapi kalau babi lalu kat semok yang sama, dah tahu kalau babi lalu kat semok tu, dah memang dah tempat dia. Kita hukum pekoh kalau tak tahu dok lah. Lepas tu macam mana? Pasang CCTV lah, baru tahu babi lalu kat mana, kita lari lalu kat lain. Jadi waswah. Kata dosa waswah lah. Pekoh dalam mazhab Syafi'i pun, kalau tidak syok seumpama tu tidak diambil kira. Tapi untuk mengurangkan waswah tu, kalau mazhab Maliki contohnya, babi tak najis, gitu je lah, nak menghilangkan waswah. Bukan nak pakai mazhab Maliki dalam perkara ni, cuma nak kurangkan perasaan waswah. Yalah, babi ke apa semua, anjing ke, kalaulah kita kata kita masuk rumah baru, dan rumah tu sebelum tu orang yang duduknya bukan orang Islam, lah ada kadang-kadang ada anjing, mana kita tahu, tak tahu ni. Mana orang yang duduk dulunya pindah dah, tak ada dah. Jadi kemungkinan dia bela anjing, kemungkinan dia makan babi.
Terkadang bukan kata rumah, dengan perabuk-perabuk sekali rumah tu. Mana kalau sewa dengan perabuk sekali, dan macam mana tu? Kita anjing duduk atas sofa tu ke macam mana ke? Kemudian macam mana pula di sinki dapur tu macam mana? Takut dia ni masak daging babi ke contohnya. Mari keraguan. Memang dalam hukum fiqh mazhab Syafi'i tidak dikira hak keraguan, tetapi hati kita tak sedar. Kalau ia sungguh pun mazhab Maliki tak ukur najis, habis gitu dah. Untuk hilangkan keraguan. Takut apa? Takut dia pergi basuh air tanah suti rumah. Susah tu. Dia ambil air tanah, dia basuh satu rumah. Dia kata dia samak satu rumah. Kita bila sebut najis mughallazah, kita sebut dengan samak tau. Kita sebut dengan samak. Dia kalau istilah fiqhnya sebut samak tu tak betul. Samak ni kulit bangkai. Maka kulit bangkai ni hukumnya najis. Jadi kulit bangkai tu nak digunakan, nak buat beg ke, nak buat tali pinggang ke. Jadi kulit bangkai tu pun disamak, maka kulit bangkai tu dihukumkan suci. Tu panggil samak, dabrun. Adapun anjing babi tak panggil samak, panggil membasuh najis mughallazah. Tapi panggilan orang kita ni panggil samak, tak apalah. Dia sebenarnya tak panggil samak, dia panggil sertu. Yang itu anjing babi kan dia panggil sertu, bukan samak. Tapi orang kita sebut samak, tak apalah, kita faham lah. Jadi dia kata dia basuh air tanah satu rumah. Hukum tak ada seumpama tu. Melainkan hak kita yakin. Kita nak yakin mana? Yakin ni macam mana? Rumah tu, yang duduk rumah tu kita kenal, kita biasa pergi rumah tu. Maknanya tuan rumah hak sebelum tu kita kenal tu, hak bukan Islam tu, memang kita tengok dengan mata lendai kita, dia basuh daging babi atas sinki tu. Barulah dia yakini. Sekarang ni dia nak keluar rumah tu, kita pun nak masuk, kita tahu dah ada ni. Baru dia yakini. Kalau tidak ada hukum. Mana kita masuk rumah orang yang terdahulunya bukan Islam duduk, kita nak basuh di mana ni dengan air tanah? Tak ada lah. Tak ada ni. Ni hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i dah ni. Cuma takut kita mari tak sedar di hati. Mana kalau betul pun sekalipun anjing ni dibelah anjing dalam rumah tu sekalipun, tak apalah, mazhab Maliki tak ukur najis pun. Habis kata je. Kita pakai mazhab Syafi'i, tetapi untuk menghilangkan keraguan. Jangan kalau mari keraguan ni, keraguan pelik-pelik. Ialah kalau orang ni, orang yang makan najis mughallazah tapi tak pakai tangan dah, dia pakai spit yang ni, pakai kayu tu. Ke dia pegang tangan juga makan babi. Dia pegang tangan juga. Kalau dia pegang tangan, tangan dia basah, nanti dia pegang steering kereta. Nanti kereta second hand tu kita beli, tengok tuan asalnya, tengok nama, hak bukan Islam. Nak mana? Nak basuh air tanah steering kereta. Tukar steering. Tukar. Dah steering, lepas tu dia pegang lain ke pitu ke apa. Beli hak baru, iyalah orang perlu beli hak baru. Orang hak cukup second hand. Tengok. Hak ni hak gerang lama lah ni. Kalau gerang kereta hak baru, dia tak ada dah tuang nama. Dah. Hak gerang kereta hak baru tu, hak comel tu, dia tak ada nama hak lama. Kalau gerang kereta hak lama, dia ada tu.
kita yang kedua ke yang ketiga kan ada nama yang dahulu. Pada ni. Ni tak ada dah ni. Ni tak ada. Ini dia gerang ni nama kita je. Nama sebelum tu tak ada. Kalau orang hak jenis waswas tengok Allah. Bukan Islam dah macam nak buat ni kereta ni nak basuh air tanah ke? Ada tak? Tapi kalau dia makan memang tak pegang tangan tau. Dia pegang tu nyepik dia tu. Speed dia pegang. Dan kalau tangan dia najis mughallazah, tangan dia basah, pegang pula steering kereta, berpindah najis mughallazah. Sebab sebenarnya dengar dalam radio memang orang akan tanya. Orang akan tanya dalam radio tu berkaitan dengan macam mana saya nak buat rumah yang terdahulunya didiami oleh orang yang bukan Islam, yang kemungkinan yang kebanyakan memang mereka bela anjing, yang kemungkinan dan kebanyakan mereka memang makan babi. Macam mana nak buat rumah yang saya masuk ni? Adakah kena samak satu rumah? Dia panggil samak lah, dia panggil tu. Nak kena sertu satu rumah ke? Ni timbul pertanyaan gitu. Dia jawabnya, jikalau yakini. Nak yakin macam mana? Nak yakin macam tadilah contohnya, kita tengok tuan rumah terdahulu yang memang kita kenal, dia ni siang daging babi atas singki tu. Tu baru dia yakini. Kalau tidak ada lah. Kalau tidak ada. Memang syok tak pakai syok ni. Syok tak pakai. Maknanya kita tak perlu sertu satu rumah lah. Cuma bila mari perasaan di hati tak sedap, ni pandangan mazhab Maliki, anjing dan babi tidak dihukumkan najis. Tu. Adapun hak kita tengok dalam hak sok khabar ke apa ke, terkadang disertu troli pasar raya. Habis troli disertu sebab satu trolinya orang yang bukan Islam dibubuh andok anjing dalam tu. Sertu satu semua troli disertu, dipanggil puak masjid. Perlu ke buat seumpama? Tak perlu. Tapi kenapa pasar raya buat seumpama tu? Untuk menghilangkan keraguan pembeli. Itu dia punya apa? Strategi perniagaan dia. Itu strategi perniagaan dia lah. Kalau tidak, orang pun takut nak pergi beli tempat dia. Dia kalau anak anjing tu sekalipun, tapi kalau kering sama kering, najis tidak akan berpindah. Kering sama kering, najis tidak akan berpindah. Najis akan berpindah apabila salah satu daripada dua, sama ada yang najis tu ataupun yang kena najis basah, barulah berpindah najis. Kalau kedua-duanya kering, najis tidak berpindah, tidak akan dihukumkan najis. Jadi kenapa nampak macam susah lah? Dah susah lah kena sertu habis troli di pasar raya. Tu tak tu. Itu hanya nak menghilangkan keraguan. Untuk perniagaan dia lah tu cerita lain tu. Mana hak perkara khilaf, kita cerita khilaf lah. Tapi kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Sebagaimana kita maklum lah, anjing, babi, najis mughallazah. Cuma kalau timbul syok-syok keraguan, kita ingatlah ada pandangan mazhab Maliki dan pandangan dalam mazhab Maliki dan juga pandangan dalam mazhab Hanafi, anjing, babi tidak dihukumkan najis. Hak tak najis betul benarnya anjing, babi ni adalah mazhab Maliki. Anjing mazhab Hanafi, pandangan yang muktamad. Kemudian masalah babi, satu riwayat, satu pandangan daripada Imam Hanafi yang mengatakan bahawa babinya tidak najis, tak sepakat lah. Hak betul-betul anjing dan babi tidak najis adalah dalam pandangan mazhab Maliki. Itu hak bahagian yang pertama, najis mughallazah. Dan kedua,
nya najis mukhaffafah namanya. Najis yang diringankan hukum. Mana najis mukhaffafah? Iaitu najis mukhaffafah kencing kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan tiada makan yang lain daripada air susu ibu. Tiada makan atas jalan mengenyangkan. Dia ada beberapa kait di sini. Dia ada beberapa kait, beberapa sangkutan. Mana yang pertama? Air kencing. Yang kedua, kanak-kanak lelaki. Yang ketiga, yang belum sampai umur 2 tahun. Yang keempat, tiada makan sesuatu atas jalan mengenyangkan. Dia ada 4 kait dia panggil. Dia ada 4 ni apa ke? Nak jadi najis mukhaffafah kena lengkap ke-4 kait ni. Ke-4 syarat ni. Yang pertama, air kencing. Maknanya kalau kanak-kanak lelaki tu berak, tahinya mutawassitah. Air kencing saja. Kalau kanak-kanak lelaki itu muntahnya adalah najis mutawassitah. Yang bicara di sini adalah hanyalah berkaitan dengan air kencing sahaja. Walaupun dalam pandangan mazhab Hambali, bukan sahaja air kencing, bukan muntah pun najis mukhaffafah juga. Najis ringan juga. Muntah pun. Muntah kanak-kanak lelaki yang baru sampai umur 2 tahun. Muntah pun najis mukhaffafah. Ini bukan pandangan dalam mazhab Hambali. Ada pandangan ulama yang menyatakan seumpama tu. Dalam mazhab Hambali sendiri, air kencing kanak-kanak lelaki ni bukan kata najis mukhaffafah, bahkan tidak dihukumkan najis. Jadi hak najis mukhaffafah yang pertama adalah air kencing, bukan tahi dan bukan muntah. Bukan tahi dan bukan muntah, walaupun ada pandangan mengatakan muntah pun mukhaffafah juga daripada kanak-kanak tadi. Yang pertama, air kencing. Hak ni hak sebagaimana yang berlaku pada Nabi SAW, yang mana didatangkan kepada Nabi SAW seorang kanak-kanak lelaki yang belum lagi makan selain daripada susu ibu, dan Nabi dudukkan kanak-kanak tadi ni di atas riba Nabi SAW. Fabala ala thawbih, maka kencing kanak-kanak tadi ni atas pakaian Nabi. Maka Nabi pun fada'a bima'in, Nabi pun seru minta air. Maka Nabi pun ambil air, Nabi rencik sahaja di atas pakaian Nabi yang kena air kencing kanak-kanak lelaki tadi, dan Nabi tidak basuh. Ini dalil bahawa air kencing kanak-kanak tadi tidak dihukumkan, diringankan hukum. Macam mana nak menyucikan yang biasa najis adalah membasuh. Ini tak, Nabi tidak basuh, Nabi minta air, Nabi hanya rencikkan saja atas pakaian Nabi yang kena air kencing kanak-kanak, yang Nabi ambil kanak-kanak lelaki tadi, Nabi bubuh atas riba Nabi SAW. Tu yang pertama, air kencing. Yang kedua, kanak-kanak lelaki. Adapun kanak-kanak perempuan itu najis mutawassitah. Kanak-kanak lelaki keluar kanak-kanak perempuan. Walaupun ada pandangan ulama mengatakan kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan sama je hukum dia. Ada pandangan jumhur kebanyakannya adalah kanak-kanak lelaki saja. Kanak-kanak lelaki saja. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Dia berkaitan dengan air kencing kanak-kanak ni.
mazhab Hanafi, mazhab Maliki, seperti air kencing orang lain juga kena basuh. Tidak sebagian dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i kita najis memang najis lah air kencing kanak-kanak lelaki tu. Tapi tak wajib basuh sebagaimana air kencing yang lain, hak najis mutawassithah. Adapun mazhab Hanafi, adapun mazhab Maliki, air kencing kanak-kanak lelaki walaupun tak makan, melainkan hanya isap susu ibu sekalipun, wajib kena basuh macam biasa. Tidak memada hanya rencik sahaja. Sebab itulah walaupun mazhab Syafi'i kita memada dengan rencik sahaja, tapi seeloknya kita basuh. Sebab mazhab Hanafi Maliki rencik tidak memada. Dia akan cerita di hadapan macam mana nak rencik apa semua tu. Dia kena lap dahulu air kencing tu. Bukan air kencing kanak-kanak lelaki beladung atas latar, kemudian ambil air rencik gitu, bukan. Bukan gitu. Kena lap dulu molek. Hak ada latar tu. Kalau najis mutawassithah kena ambil air lah, siram. Ni dah air aja. Ambil air rencik saja. Tapi disunatkan kita basuh. Mazhab Syafi'i memang sudah memada rencik, tapi disunatkan kita basuh sebab mazhab Hanafi Maliki dia wajib basuh. Rencik tidak memada. Orang kita tak ada amal tau. Tak ada orang kita rencik-rencik gitu. Ada sebenarnya dengar dia kata dia pernah lah amal rencik-rencik anak lelaki dia tak makan melainkan susu ibu, dia rencik-rencik juga dia kata. Tapi sampai masa nak lalu tempat tu, dia kata dia lekong. Dia tak bijak tempat dia rencik tu. Selagi dia ingat, dia kata selagi dia ingat tempat tu dia rencik air kencing anak dia ni, dia tak bijak situ. Dia rasa tak sedap. Basuh lah lain kali kata air rencik ni. Dia kata kalau lalu teringat lekong, dia tak bijak situ. Padahal dia tahu dah suci tempat tu dengan rencik walaupun tak basuh. Dia tahu waktu dia buat, tapi time dia lalu, dia tak bijak situ. Dia rasa tak sedap. Tak apa rencik kata. Dah kita belajar gitu kan. Belajar beramal, tak apa sunat basuh. Tak usah rencik lah. Sebab apa mazhab Hanafi Maliki memang wajib basuh. Walaupun air kencing kanak-kanak lelaki sekalipun. Memang kita memang jarang lah. Orang kita memang basuh, tapi memada dengan rencik. Jadi yang pertama air kencing, yang kedua kanak-kanak lelaki, yang ketiga lagi belum sampai umurnya 2 tahun. 2 tahun ni tahdid, ngam-ngam, belum sampai 2 tahun. 2 tahun ni hijri. Mana 2 tahun hijri. Jangan sampai umur 2 tahun. Tapi kalau betul-betul 2 tahun, ngam-ngam 2 tahun masih lagi boleh. Lebih 2 tahun tak boleh. Hijri lah, bukan hak Masihi. Masihi ni 365 hari setahun. Hijri 355 hari. Di hijri ni dalam 11 hari juga, 10 hari juga setahun. Hak hijri ni ni mana kalau kita kata kok hijri ni, kalau macam kita sekarang, kalau kata umur 50, Masihi, hijri 51, 52 kali. Pada ni dah, kalau kata 10 hari setahun, kalau 10 tahun 100 hari, 30 tahun setahun dah. Mana kalau umur 30, hijrinya 31 lebih kurang. Kalau umur 60, hijrinya 62. Tak mesti sebut lah hijri dah, terus sangat jadinya. Mana kalau umur 50, memang 51 lebih dah hijri. Tahu tak hijri? Kan hijri kan 29, 30. Hak Masihi ni 30, 31. Hijri tak ada 31. Tapi hijri tak ada 28. Masihi ada 28 hak bulan 2. Jadi 2 tahun, belum sampai umur 2 tahun. Kalau 2 tahun dan lebih, maka air kencing kanak-kanak lelaki tadi ni dipanggil najis mutawassithah juga, macam air kencing orang ni yang lain. Itu qaid yang ketiga.
Yang keempat, dan tiada tiada makan yang lain daripada air susu. Air susu semata-mata dia makan. Tiada makan ni atas jalan mengenyang. Tapi kalau dia makan selain daripada susu ibu, tapi dia makan tu untuk perubatan, dia budak dapat sihat ni, dia makan obat tu, berapa jenis obat air, sedawa kenyang dia makan obat air tu. Tetapi bukan atas jalan mengenyang dia panggil, itu atas jalan perubatan. Maka tu tak apa. Itu tak apa. Hak ni makan selain dari susu ibu atas jalan mengenyang. Kalau makan obat-obat itu pun bukan susu ibu, tapi bukan atas jalan mengenyang, itu atas jalan perubatan. Itu atas jalan perubatan. Itu tak apa. Kalau dimakan atas jalan mengenyangkan sekali saja. We makan apa? Nestum. Nestum tau. We makan nestum walaupun hanya sekali. Start daripada tu sampai ke sudah najis mutawassithah air kencing dia. Ada ni. Sekali tu je. Dia we makan nestum atas jalan mengenyangkan. Walaupun makan nestum tu kena tambah pula dengan susu ibu sekalipun tak cukup. Tapi di nestum atas jalan mengenyangkan. Mula daripada situ air kencing anak ni tadi mutawassithah. Payah dok kita dok. Memanglah kita makan macam-macam, bukan semata-mata susu ibu, sebab kadang-kadang susu pun tak cukup. Kalau kena hak susu cukup memang tidak ada. Mereka susu ibu semata-mata. Maka air kencingnya najis mukhaffafah, najis yang diringankan hukum. Jadi sini ada 4 kaid. Yang pertama air kencing, tahi, muntah, mutawassithah. Yang kedua kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan najis mutawassithah. Apa beza air kencing kanak-kanak lelaki dengan air kencing kanak-kanak perempuan? Dia air kencing kanak-kanak lelaki ni dia halus. Dia halus sahaja. Air kencing kanak-kanak perempuan ni dia kata agak lah lekit sikit lah. Dia bekas air kencing tu dia ada tinggal tu sikit. Yelah, ni cerita kanak-kanak ni. Kalau cerita orang dewasa pun sama juga. Berbeza air kencing orang lelaki dengan air kencing orang perempuan. Kalaulah kata kita tersalah masuk tandas, bau tu bukan ni tandas orang perempuan ni, dia lain. Dia lain. Air kencing lelaki orang dewasa ni, air kencing perempuan dia lain. Air kencing perempuan ni lebih lah lekit orang panggil. Dia lebih busuk nak banding air kencing lelaki. Jadi air kencing kanak-kanak lelaki ni dia lebih halus nak banding dengan air kencing kanak-kanak perempuan. Sebab tu air kencing kanak-kanak lelaki diringankan hukum, air kencing kanak-kanak perempuan najis mutawassithah. Tidak membada, hanya direnjis-renjiskan saja. Dia wajib kena basuh kalau air kencing kanak-kanak perempuan. Jadi air kencing yang pertama, yang kedua kanak-kanak lelaki, yang ketiga yang belum sampai umur 2 tahun, yang keempat tiada makan selain dari susu ibu, tiada makan atas jalan mengenyang. Cukup 4 kaid, 4 syarat ni, maka air kencing tu dihukumkan sebagai najis mukhaffafah, najis yang diringankan hukum. Itu yang kedua. Kita perhabis selagi ketiganya. Ketiga daripada 3 bahagian najis, najis mutawassithah namanya, najis yang pertengahan, iaitu tiap-tiap najis yang lain daripada 2 bahagian tersebut itu. Hak lain daripada hak mughallazah anjing dan babi, yang lain daripada air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun tadi, yang lain daripada tu adalah najis mutawassithah, najis yang pertengahan hukum dianya. Cara menyucikan najis pun taklah susah sangat, taklah senang sangat, pertengahan. Jadi hak kebanyakan najisnya adalah najis mutawassithah.
Itu hak kebanyakan. Maknanya membersitah ni selain daripada najis mughallazah anjing dan babi, dan selain daripada najis mukhaffafah air kencing kanak-kanak lelaki. Jadi selesai 3 bahagian najis: mughallazah, mukhaffafah dan mutawassitah. Maka tiap-tiap satu daripada 3 bahagi itu terbahagi pula atas 2 bahagi. Mana pertama, najis ainiyun namanya, iaitu tiap-tiap najis yang dapat akan zatnya. Najis yang masih lagi ada ain dia, boleh tengok ain dia nya, dan segala sifatnya, iaitu warnanya dan rasanya dan baunya. Ain tak ada dah, tetapi sifat dia ada, warna najis ada, ataupun rasa najis ada, rasa kasar lekik tu ada, dan bau masih lagi ada. Itu dipanggil najis aini. Najis aini ni bukan semata-mata ada ain saja. Kalau ain ada, tokoh najis tu ada, sahih lah pada ni. Walaupun ainnya sudah tidak ada, maknanya jiran najis sudah tidak ada, tapi sifat masih lagi ada, maka dipanggil najis aini. Maka najis aini dia akan cerita di hadapan macam mana kau cara nak menyucikan najis aini. Nak menyucikan najis aini ni, dia kena buang dia punya ain dahulu sampai ke hilang sifat. Dia panjang bicara di hadapan hak berkaitan dengan najis. Hak bahagian pertama dia panggil najis aini. Sama ada najis tu mughallazah ke, mukhaffafah ke, mutawassitah ke, hak najis aini sekurang-kurang masih lagi ada sifat. Sekurang-kurang. Walaupun ain sudah tidak ada, tapi kalau ain najis masih lagi ada, tu jelas lah najis aini dia panggil. Keduanya najis hukmi namanya, iaitu tiap-tiap najis yang tiada dapat akan yang tersebut itu. Zat tak ada dah, sifat tak ada dah. Dia panggil najis hukmi, najis pada hukum. Najis hukmi, najis pada hukum. Hukumnya najis sebab belum lagi disucikan. Tapi nak panggil ain ni tak boleh, sebab ainnya tak ada dah, dan dia punya sifat pun tak ada dah. Itu dipanggil najis hukmi. Najis hukmi ni kalau ada misal dah kita, dia akan cerita dia cerita di bawah tu. Najis hukmi contohnya air kencing yang sudah hilang bau. Mana air kencing kering dah dan dia punya sifat pun hilang, tapi dengan kepanasan di tempat yang agak melampau kepanasan dia. Kalau kepanasan tempat kita, air kencing kering, dia punya warna bakat tu ada. Itu tak panggil najis hukmi gitu. Itu tak panggil najis hukmi. Sebab apa? Masih lagi ada dia punya warna, dia ada. Dia kepanasan yang agak melampau, kepanasan yang agak kuat, barulah hilang segala-gala. Di situ ada air kencing, basuhnya belum, tetapi tak ada apa sekara dah. Air kencing memanglah kering awal-awal lagi dah, jirim dia, tapi sifat pun hilang. Tu hilang betul-betul tu. Dia punya warna tak ada, rasa tak ada, bau pun tak ada. Nak menyucikan najis hukmi ni, hanya siram air sekali, suci. Kita dah kosek tempat tu, suci. Pada ni. Cuma saya biasa bicara bab najis hukmi ni, saya biasa bicara hak najis yang ada atas sofa. Contohnya ada najis atas sofa, yang mana sofa kapek ke samalah. Kalau kita najis aini lah, sebab ada najis aini kena siram gitu. Banyak mana air akan masuk ke dalam sofa, dalam kapek kita. Dah siram gitu. Macam nak buat? Kita tukar najis aini kepada najis hukmi. Tukar macam mana? Kita ambil kain basah, kita perah, kita lap sampailah hilang sifat. Hilang sifat. Bila hilang sifat, kita belum basuh. Najis ni kena basuh, lap, sapu dengan kain basah seumpama tu, tidak ada air, tidak panggil membasuh.
Tapi kita nak menghilangkan sifat. Pilih hilang sifat, masih lagi najis sebab belum dibasuh. Tapi najisnya jadi ringan dah. Hukmi sahaja. Bila najis hukmi, kita siram air satu kali saja. Suci lah tempat tu. Mana kalau air masuk dalam sofa ke kapet ke, sikit je lah. Sebab mula-mula tu kita pakai dengan kain. Kain kita perah, tidak ada air. Kita hanya guna kain tu untuk menghilangkan sifat. Bila hilang sifat, tetap dihukumkan najis. Sebab belum dibasuh. Dah sifat tak ada, najis apa? Hukmi. Hukmi macam cara nak menyucikan, kita siram je air atas tu. Ataupun kita ambil spray, terus spray, biar air meratai, air tu mengalir, suci. Kita nak kena gonyoh. Nak gonyoh apa lagi? Sifat tak ada dah. Sifat najis tu kita sudah hilangkan dengan kain basuh tadi. Tapi bila hilang sifat seumpama tu, kenapa masih lagi dihukumkan najis? Dia panggil najis hukmi, najis pada hukum. Kenapa kita masih lagi panggil dia najis? Sebab kita belum membasuh. Ada ni. Tapi kalau kita betul-benar basuh najis aini, kita pun siram air atas sofa tu, kita pun gonyoh. Najis tu masuk dalam sofa tak apalah. Masuk dalam tak ada masalah. Tapi banyak mana air masuk dalam sofa bila nak kering? Sama atas kapet. Kalau kita siram macam najis aini hak asal, air tu akan meresap ke dalam. Kita ambil kain tuala ke apa ke. Ini saya pernah buat. Kucing digigit kecing dalam di masjid. Dekat ke tempat tu imam pula pandai dia keting. Lepas tu nak siram air situ. Gonyoh sampai ke putih. Ini kapet. Mana beza kapet dah, mungkin kapet lama kan. Kapet lama ni hitam juga. Dah kita ambil kain tu pusing lak. Sampai ke najis tu dipanggil najis hukmi, najis pada hukum. Kita siram air sekali, suci tempat tu. Mana air kalau masuk sikit je lah. Tapi tempat tu jadi apa bersih lah, putih tempat tu. Dah gonyoh lama mana. Nak hilang dia punya sifat. Tapi kalau kita betul-betul basuh sebagai mana najis aini atas kapet itu, air akan banyak masuk ke dalam. Melainkan kalau masjid tu ada vacuum besar. Ada masjid vacuum besar, vacuum tinggi macam orang vacuum tu, dia boleh siram air atas kapet. Sebab apa? Dia seduk balik kapet itu, Allah, kering. Tapi berapa harga tak tahulah. Tapi dia punya vacuum tu memang besar. Satu masjid pun saya jumpa ada vacuum seumpama tu. Saya tengok orang tua dia tak sedar keluar kat bawah. bangun tengok, Allah, penuh air kecing dalam masjid. Bukan nyanyak ni, dia keluar tu macam tak tahulah, dia punya kontrol dia tak ada dah. Orang masjid pun ambil air, Allah kata siram air. Dia ambil vacuum, Allah kata dia seduk kering. Dia siram air, dia gonyoh-gonyoh, dia siram, dia seduk memang bersih molek. Tapi kena cari vacuum seumpama tu lah, boleh seduk balik. Kalau tidak, kita siram air atas tu, bila nak kering kapet dalam masjid, maka kita tukar daripada najis aini. Ain dia kita keringkan. Ain dia kita keringkan untuk mula-mula. Sifat dia kita hilangkan dengan kain basah tadi. Biar najis aini turun kepada najis hukmi, kita siram air sekali je atas tu. Ataupun kita ambil spray, terus spray, biar air mengalir di kawasan najis tu, suci. Jangan buat betul-benar sebagai najis aini, banyaklah air yang masuk ke dalam. Itu biasa saya buat contoh najis hukmi, najis pada hukum. Ain tak ada, sifat tak ada, tapi kita belum lagi membasuh, dipanggil najis hukmi, najis pada hukum. Alhamdulillah. Syahdan bermula kaifiyah membasuh najis aini, iaitu jika ada yang mukhaffafah, dihilangkan akan ainnya dahulu dengan bahu dilap akan dia sehingga tinggal lembabnya jua. Mana kalau najis aini mukhaffafah, lap dulu perhabis, barulah kita rencikkan air ke atas tempat najis mukhaffafah, najis yang ringan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.